Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat mempermudahkan kita untuk menuntut ilmu, yang mana dengan nikmat ini perlu kita syukuri dengan kita terus menerus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempermudahkan kita pada apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Iaitulah mempermudahkan kita untuk menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu ini adalah salah satu jalan daripada jalan-jalan yang akan mempermudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah. Moga Allah SWT memasukkan kita ke dalam syurganya. Baik, jadi kita sambung pada perbahasan kita itu berkenaan dengan tazkiyatun nafs, bahasan daripada kitab Ighathatul Lahfan fi Masaidi Syaitan, menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan, karangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi kita sambung pada kataan Imam, waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila suq. Baik, jadi nak bagi tahu kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri keluar ke pasar. Dan ini sangat banyaklah dalam hadis, sangat banyak dalam hadis-hadis yang sangat banyak menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak membataskan diri baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang berbeza dengan sifat kemanusiaan lah, basyariyah. Sebab itu Allah SWT sebut dalam Quran berkenaan dengan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, berkenaan dengan perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan sifat kemanusiaan, sifat basyariyah kemanusiaan. Antaranya adalah keluar untuk menunaikan hajat sebagai seorang manusia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke pasar, dan kata sebahagian huffaz, wa qala ba'dul huffaz wa kana yashtari hajatahu wa yahmiluha bi nafsihi, dzakarahu Abul Faraj Ibn al-Jauzi wa ghairuh. Baik, berkata sebahagian huffaz, yakni huffazul hadis, ulama hadis, Rasulullah SAW membeli sendiri hajat keperluannya dan baginda memikul sendiri, memikul dengan sendiri. Wa yahmiluha bi nafsi. So, Nabi buat sesuatu yang semua manusia buat, kan? Baik, begitulah juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana Abu Bakar yakhruju ila suq yahmilu thiyab fayabi'u wa yashtari. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an keluar ke pasar membawa pakaian-pakaian dan juga apa yang dijual, dibeli dan jual, fayabi'u wa yashtari. Wa marra Abdullah bin Salam ala ra'sihi huzmatu hatabin فقيل له ما يحملك على هذا وقد أغناك الله، فقال أردت أن أدفع به الكبر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة من كبر. Baik, pada suatu ketika Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berjalan dengan membawa seikat kayu api, kayu bakar, kayu api kan, di atas kepalanya. Lalu dia ditanya, mengapa kamu buat macam ni? Maksudnya ada orang tanya dekat Abdullah bin Salam, sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang mulia. Dia kata, ma yahmiluka ala hadha wa qad aghnaka Allah. Apa yang mendorong kamu buat macam ini sedangkan Allah telah
mencukupkan kamu ataupun menjadikan kamu seorang yang kaya. Abdullah bin Salam ni seorang yang kaya. Tapi suatu hari orang nampak dia sendiri yang pikul kayu api. Kayu api, kayu bakar, dia sendiri yang pikul. Kan? Kemudian orang tanya dekat Abdullah bin Salam, apa yang mendorong kau buat macam ni sedangkan kau orang kaya? Kenapa tak upah je orang? Kan? Orang yang mampu kaya. Kenapa tak suruh pembantu? Macam itulah maknanya kan. Ma yahmiluka ala hadha wa qad aghnaka Allah. Apa yang mendorong kamu, wahai Abdullah bin Salam, memikul kayu api ni sendiri sedangkan kamu ni orang kaya? Bukan tak boleh kamu suruh orang kan? Kemudian kata Abdullah bin Salam, aradtu an adfa'a bihi al-kibra. Ini jawapan seorang sahabat Nabi. Dia kata, aku maksudkan perbuatan aku ni adalah tujuannya untuk menghilangkan rasa sombong. Yang ni dengan cara ini aku nak hilangkan rasa kibir, rasa sombong. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata 'abdun fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga seorang hamba yang ada di hatinya terdapat kesombongan sebesar zarrah. Yang akan masuk syurga, la yadkhul jannata 'abdun, tidak akan masuk syurga seorang hamba fi qalbihi, yang ada di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibrin, sebesar zarah perasaan kibir, perasaan sombong. So kat sini kalau kita tengok ini asar ini diriwayatkan oleh Imam diriwayatkan Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid az-Zuhdi, Abu Ya'la dalam Matalib al-Aliyah, At-Tabrani dalam Al-Kabir, Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman, Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq, Ad-Diya al-Maqdisi dalam Mukhtarah, dan disahihkan oleh Al-Hakim, Al-Busiri dalam Ithaf al-Khirah, dan dihasankan oleh Al-Munziri dalam Targhib, Al-Haythami dalam Al-Majma' al-Zawaid, dan Syekh Al-Albani rahimahullah meletakkan hadis dalam Sahih At-Targhib. Maknanya sahih, maknanya dua asar ini sahih. Ataupun asar yang menyebutkan Abdullah bin Salam, maknanya di sini kita boleh nampak macam mana pemahaman sahabat. Mereka mempraktikkan hadis la yadkhulul jannata 'abdun fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga seorang hamba yang ada di dalam hatinya sebesar zarah kesombongan. Macam mana dia orang praktikkan? Dengan dia orang buat sesuatu kerja ataupun sesuatu amalan ataupun sesuatu kerja dengan sendirinya, maknanya kat sini dia orang kadang-kadang lah, maksudnya kadang-kadang dia orang akan hilangkan tujuan mereka buat macam tu, nak hilangkan rasa sombong. Tak menafikan ada waktunya, sudah tentulah kita kata taklah semua waktu mereka macam tu kan. Tetapi ini kalau kita tengok base pada riwayat ini, asar ini, orang yang tanya Abdullah bin Salam tu maknanya dia pernah tengok Abdullah bin Salam upah orang lain. Sebab tu kita kata dia tanyalah, ma yahmiluka ala hadha wa qad aghnaka Allah, aradtu an adfa'a bihi al-kibra. Aku buat macam ni tujuannya untuk aku buangkan rasa sombong. Jadi maknanya orang yang mampu, orang yang kaya, kadang-kadang dia kena, maknanya nak jatuhkan kesombongan dia, nak jatuhkan keangkuhan, keegoan dia tu, kadang-kadang kena buat sendirilah. Kadang-kadang kena buat sendirilah kerja tu kan. Maknanya kadang-kadang kita, maknanya contoh pergi beli barang kan, angkat barang sendiri kan. Memang kadang-kadang maknanya ada orang yang dia tak mampu, dia kena upah orang, maksudnya untuk angkat barang yang berat, orang yang tua dan sebagainya. Tapi kalau orang tu mampu untuk dia buat sendiri benda tu, tak perlu minta ke orang lah, maksudnya dia buat sendiri. Itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan kesombongan. Sebab kadang-kadang bila orang yang kaya kan, dia suka upah orang kan, dia akan nampak lah sikit dia tu, ego dia tu sikit kan. Tapi kadang-kadang tak nafikan, memanglah ada orang yang dia dah tak mampu. Hatta kalau dia memang dah tak mampu nak angkat barang berat kan, jadi dia upah orang. Itu tak jadi masalah. Tapi kalau dia mampu untuk menghilangkan rasa sombong dengan cara dia buat sendiri, macam tu. Sebab tu kalau kita tengok Imam Ibn Qayyim, dia bawakan
asar berkenaan dengan Nabi SAW pergi ke pasar, kan, beli barang, beli hajat, barang, bawa sendiri barang. Kemudian apa lagi, apa dia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar ke pasar juga jual. So tak menafikan kedudukan mereka sebagai apa dia, pemimpin, sebagai nabi dan rasul, khalifah, tak menjatuhkan kedudukan mereka. Dan sekarang ni kalau kita tengok balik, orang-orang politik dia ada orang makin sedar lah. So sebab tu dia orang turun padang dan dia orang pun ikut. Sebenarnya ini adalah contoh teladan lah satu, kan. Maknanya bukanlah benda tu dibuat-buat, tetapi benda tu adalah untuk mendidik jiwa kan. Macam seorang suami sama jugalah, kan. Jadi dia kena tolonglah apa yang mampu, kan. Maksudnya tolong jaga anak ke, tolong, maksudnya akan menjatuhkan keegoan dia. Menjatuhkan keegoan dia kat situ. Buat kerja, kan, cuci rumah ke, contoh. Sama jugalah macam kita angkat barang. So macam tu. Sebab tu kalau kita tengok balik, inilah keadaan salafus salih. Dia orang tidak menggunakan kedudukan mereka di sisi masyarakat itu untuk mengambil peluang. Mentang-mentanglah dia sebagai seorang yang terkenal, orang yang pemimpin dan sebagainya, okey, dia boleh macam suruh orang tu, suruh orang ni, ataupun dia tak pernah langsung dia nak merendahkan diri dia untuk buat sendiri. Selalunya dia orang yang sombong ni, dia akan susahlah dia nak buat benda tu sendiri, dia susah, kan. Maksudnya semua benda maknanya dia ada rasa ego tu, dia ada sikit, kan. So tolong bawa beg aku, tolong bawa beg, padahal beg ringan je. Dia kata aku bayar kau ni, kan. Kan, tolong ni, gini, kan. Jadi adalah kadang-kadang benda-benda tu memang tak dinafikan kalau terkeluar daripada kemampuan, maknanya, kecuali kalau dikeluar daripada kemampuan diri sendirilah, maksudnya tak mampu, tu lain cerita. Tapi ini menunjukkan praktikal para sahabat lah, macam mana cara dia orang, macam mana nak be humble, nak merendah diri. So dia orang buat sesuatu tu dengan sendirinya. So hatta Nabi SAW sendiri pun bila ada pakaian Nabi SAW yang terkoyak dan sebagainya, maka Nabi akan jahit sendiri, kan. So menunjukkan tawaduk lah, kan, humble, maksudnya buat sendiri. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa kana Abu Hurairah yahmilul hatab wa ghayruhu min hawaijihi bi nafsihi wa huwa amirun 'ala al-Madinah wa yaqulu ifsahu li amirikum. Abu Hurairah. Kemudian berikutnya, contoh yang berikutnya, sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an juga memikul kayu api, dan selainnya daripada hajat-hajatnya, barang-barang dibawa sendiri, dipikul sendiri. Sedangkan dia ketika itu adalah gubernur Madinah, amirun alal Madinah, gubernur Madinah. Lalu bila dia jalan, dia akan minta laluan lah. Dia kata ifsahu li amirikum, bagi jalan, bagi laluan dekat gubernur kamu ni, bagi laluan dekat gubernur kamu ni. Maksudnya dia bawa barang, dia bawa kayu api, dia bawa barang-barang dengan sendirinya. Sedangkan dia pemimpin, dia tak ada lah kata nak suruh mana-mana orang ke, tak, dibuat sendiri. Apa yang menjadi kemampuan dia, maka dibuat sendiri. Ini adalah sunnah salafus salih, bahkan sunnah Nabi kita SAW. Dengan cara ini, kalau kita tengok balik, dia adalah akan menjatuhkan keegoan seseorang, akan menyebabkan seseorang itu menjadi lebih rendah diri, dan dia akan menghalanglah keegoan. Sebab tu kalau kita tengok balik, ini macam masyayikh kami dulu mengaji di Yaman, di Madinah, kan, dia orang bukan suka kalau anak-anak murid ni macam ikut-ikut ke, kan, ikut dia orang apa semua. Dia orang tak suka sangat, sebab dia orang tak suka menjadi perhatian. Kalau macam dekat pasar ke apa, dia orang akan turun, dia orang akan jalan macam biasa je. Anda pernah teringat di waktu anda makan dekat masjid, kami makan satu talam, kan. Kami makan satu talam tu 10 orang. Waktu kami makan tu, ada seorang syekh ni, dia makan sekali dan kami tak sedar pun dia syekh tengah makan sekali. Jadi kami tak layan lah. Bila kami perasan, barulah kami rasa segan lah. Rupanya syekh sendiri, syekh yang mengajar kami tu, makan sekali dengan kami, dia tak cakap apa pun, dia tak cakap banyak pun. So dia makan,
dia ambil bahagian dia dibagi dekat orang-orang yang ada kat situ. Kemudian dia duduk sekali dan dia tak ada lah merungut apa-apa lah. Dia tak ada kata kamu bagi sikit kat aku, kau bagi aku tempat special ke apa ke. Tak, dia duduk sekali makan dekat tempat yang sama. So tak ada lah kita kata istilah VVIP ke VVIP ke triple VIP ke apa, tak ada kan. Maksudnya tak ada yang, maknanya budaya tu budaya yang kita kata yang jarang lah kita nak tengok kat tempat kita ni. Adapun kat tempat kita ni bukan setakat sekarang ni dah jadi dah jadi macam dah mengganggu lah. Kita kata niat seorang guru, seorang ustaz tu kan, dia dilayan ustaz tu macam selebriti pula. Kadang-kadang kalau ustaz yang guru yang faham, dia takkan selesa lah kan. Sebab tu dilayan macam orang biasa. Dia nak supaya dia layan macam orang biasa je, tak ada apa yang yang perlu diambil perhatian kan. Berbeza dengan orang-orang yang tak ikut salaf ni, macam tarikat ni, dia tak boleh kan. Dia semua benda maknanya dia punya layanan dia tu kadang-kadang bagus dah, nak hormat kan, tapi melampaui batas. Maknanya sampai tahap sampai tahap memperdayakan orang yang diikuti. Orang yang diikuti itu sampai terfitnah disebabkan oleh ketaksuban, maksudnya murid-murid dan sebagainya, anak murid. Tapi orang yang kalau kita ikut betul-betul macam mana salaf dulu, dia orang tak bahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bila ada orang yang ikut belakang Umar kata, "Kau ada hajat ke? Alakal hajah?" Dia kata, "Tak ada, aku saja nak ikut." Dia kata, "Kalau tak ada hajat, belah." Umar marah, orang ikut-ikut dia kan. "Alakal hajah?" Dia kata, "Tak ada, saja nak ikut." Umar kata, "Kalau macam tu, belah, pergi." Kan? Umar kata, "Kata aku pukul." Kan, Umar marah. Maksudnya orang ikut-ikut belakang kan. Kemudian ialah macam sekarang ni, macam-macam cara yang boleh memperdayakan seorang guru ataupun seorang tokoh tu. Macam-macam cara sekarang ni. Yang kita tengok memang akan merosakkan guru tersebut atau merosakkan tokoh tersebut. Antaranya terlampau berlebihan dalam memuji-muji, itu termasuk kan. Sebab itu kalau kita tengok balik, sahabat dulu dia orang relax je kan. Gubernur kot bawa barang sendiri, kemudian jalan minta kan. Tetapi kita tak menafikan keadaan tu berbeza bila benda ni bukanlah benda yang lazim, benda yang wajib. Dia bergantung pada uruf juga, dia bergantung pada keadaan, situasi. Sebab dalam masa yang sama kita juga akan melihat keperluan pada satu zaman bila Nabi SAW pada awalnya tak ada bodyguard asal. Sebab Allah kata, "Allahu ya'simuka minan nas." Allah Ta'ala jaga kamu daripada manusia, yang pertama. Kemudian setelah itu, bila ada ancaman-ancaman, barulah Nabi SAW memilih di kalangan para sahabat itu yang mereka yang dijadikan sebagai bodyguard Nabi. Contohnya macam Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa orang sahabat yang dia orang volunteer untuk jadi huras, ini bodyguard Nabi. Macam kita tengok dekat Indonesia kan. Dekat Indonesia kalau asatizah yang, sebab Indonesia ramai asatizah tu, kalau dia orang pergi muhadarah dekat masjid-masjid tu, mereka ada bodyguard. Sebab apa? Sebab ramai musuh kan. Ramai orang tak berhati. Tapi kita ni taklah sampai macam tu kan. Maksudnya kita kata taklah sampai tahap nak ada bodyguard lagi kan. Tapi kalau keperluan tu diperlukan, maksudnya dia tengok pada situasi lah. Contoh macam kami di Yaman dulu, memang masyayikh semua ada bodyguard. Terutama syekh-syekh yang utama lah ada bodyguard. Sebab apa? Sebab perang. Kan? Berapa banyak kali diancam dengan ancaman bunuh. So ada bodyguard. So bukan adanya dia ada bodyguard tu tak menunjukkan kesombongan. Sebab tu kalau kita tengok yang start ambil ada hijabah ni, hijab apa sistem yang first yang letakkan adanya bodyguard ni, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, di kalangan khalifah Islam yang pertama yang dia adakan bodyguard ni, hirasah kan, maksudnya dari sudut security. Sebab apa? Cuba bayangkan 3 khalifah yang sebelumnya daripada Khulafaur Rashidin,
daripada 4 khulafaur rasyidin, ketiga-tiga khalifah selepas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu merupakan sebaik-baik manusia ketika itu dibunuh. Umar dibunuh ketika solat subuh, ditikam daripada belakang oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, betul tak? Kemudian Uthman dibunuh juga di rumah di rumahnya di Madinah. Iaitu dikepung oleh puak-puak pemberontak. Ali juga dibunuh ketika mengimamkan solat. Dan Muawiyah juga hampir-hampir terbunuh, tapi Allah Ta'ala jaga dia ketika itu. Dan begitulah juga Amr bin al-As di Mesir ketika itu. Maknanya Muawiyah diambil iktibar. Dia kata tak boleh dah. Tak boleh nak praktikkan zaman tu macam zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, yang maknanya tak ada bodyguard pun tak apa. Bahkan dia ambil iktibar sebab tu dia nanti ada bodyguard. Lepas pada tu baru ada sistem tu, maknanya sistem security tu. Sebelumnya tak. Sebelum tu mana orang Islam semua, maknanya orang Islam kebanyakannya maknanya baiklah semua kan. Tak ada sampai nak bunuh. Tapi tengok yang Umar pun bukan orang Islam bunuh kan. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi itu kafir. Dia masuk Islam secara pura-pura. Kan? Jadi kita kata orang Islam tak terbayanglah maknanya orang nak buat khalifah macam tu. Tapi bila bertukar keadaan, berhajatlah kita kata hal tersebut jadi berbezalah. Jadi berbezalah kan. Sebab itu kita kata tak boleh juga kita nak kata orang yang ambil upah, contohnya orang yang dia upah bodyguard ataupun dia upah ada orang tolong bawa barang dia, kita tak boleh kata dia sombong. Dan mungkin dia ada maksudnya dia tak mampu, mungkin dia tak mampu, dia sakit pinggang kalau angkat barang berat-berat, jadi dia upah orang untuk tak macam kita sekarang ni upah apa kita panggil Grab kan, hantar Grab. So kita tak mau keluar, so Grab hantar. So dia memang kita bagi kan. Bukan maknanya tak semestinya perkara tersebut menunjukkan kesombongan. Sebab itu sombong ni dia tak boleh dilihat pada pakaian, dia tak boleh dilihat pada maksudnya pada penampilan kan, pada apa yang zahir. So sombong ni dia kita kata menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Abdullah bin Salam radhiyallahu an, Nabi SAW sebelum itu, Abu Hurairah, yang mana mereka buat macam mana yang mereka buat, itu sebenarnya kalau kita tengok balik nak melatih dirilah. So mereka nak menunjukkan salah satu daripada cabang kesombongan tu ghamtun nas, meremehkan manusia, ada pada bila kita asyik nak mengharapkan bantuan orang lain, atau kita tak mau buat sesuatu yang mudah atau sesuatu yang kita mampu, kita tak mau buat sendiri. Maksud kat situ akan adalah maksudnya menjadi kebiasaan orang-orang yang sombong kan. Maknanya dia tak mau nak maksudnya nak berpeluh sikit pun tak mau, nak angkat barang yang ringan sikit pun tak mau. Itu manja sangat kan. Sampai itu kita tak boleh lah. Maknanya tak perlulah nak dimanjakan sangat keadaan kita ni sehingga menyebabkan kita meremehkan orang lain. Itu yang ditakuti oleh salaf dulu. Sebab itu kata Abdullah bin Salam radhiyallahu an, aradtu an adfa'a bihi al-kibr. Aku buat macam tu kerana aku nak hilangkan perasaan sombong. Sombong kan. Baik. Jadi tadi Abu Hurairah, kemudian Umar. Wa kharaja Umar bin al-Khattab yawman wa huwa khalifatun fi hajatin lahu mashiyan fa'aya fara'a ghulaman ala himarin lah. فقال يا غلام احملني فقد أعيت فقد أعييت فنزل الغلام عن الدابة وقال اركب يا أمير المؤمنين فقال لا اركب أنت وأنا خلفك فركب خلف الغلام حتى دخل المدينة والناس يرونه. Baik, kemudian contoh yang berikutnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari ketika Umar menjadi khalifah. Dia khalifah kaum muslimin, Amirul Mukminin, pemimpin bagi orang-orang beriman. Umar pergi untuk satu hajat lah, untuk keperluan dia, dengan dia berjalan kaki. Bila jalan kaki, dia letih lah, dia keletihan kan. Tiba-tiba Umar melihat seorang budak muda, ghulam, yang tengah tunggang keldai. Kemudian Umar pun berkata, ya ghulam ihmilni faqad a'yaitu. Wahai ghulam, tolong boncengkan aku letih.
Umar kata, tolong boncengkan aku letih. Kemudian Ghulam tadi dia turun. Budak muda tadi dia turun daripada keldai dia dan dia berkata, irkab ya amirul mukminin, naiklah wahai amirul mukminin. Kemudian kata Umar, la, tak, kamu naik balik. Irkab anta, naik balik, wa ana khalfuka, aku naik belakang, aku bonceng belakang. Farakiba khalfal ghulam. Kemudian Umar naik belakang Ghulam, naik belakang keldai pemuda tadi, hatta dakhala al-Madinah wan nas yarawnahu, sampailah dia masuk ke Madinah, manusia melihatnya. Maknanya orang Arab kalau keldai kan, maknanya kalau keldai ni maknanya kalau ditunggang, dibonceng, maknanya orang yang yang kat depan itulah yang lebih maknanya dia akan dia orang yang duduk kat depan ni dia akan rasa orang yang duduk belakang tu perlu dihormati, lalu dia nak orang budak muda tadi dia nak supaya dia yang naik bonceng belakang kan. Pasal ni Amirul Mukminin kot. Takkan aku nak bonceng Amirul Mukminin. Dia tak sama macam zaman sekarang kan. Zaman sekarang beza kan. Memang orang bos kena naik belakang kan. Tapi zaman dulu dia maknanya budak tadi tu dia tak mau. Dia nak memuliakan Amirul Mukminin, dia nak Amirul Mukminin duduk depan. Dia di belakang. So maksudnya ataupun dekat sini dia turun dulu, dia nak Amirul Mukminin naik. Naik dan dia turun. Dia pimpin. Maknanya dia tak mau naik dengan Amirul Mukminin. Dia tak mau naik bersama dengan Umar. Dia nak muliakan Umar, dia nak turun, dia nak pimpin sahaja, dia nak pimpin saja keldai tersebut dengan talinya, dia tarik tali kekang sambil dia berjalan dan Umar naik atas keldai berseorangan. Sebab keldai tak besar sangat kan. So dia tak mau, dia takut Umar tak selesa. Jadi dia nak turun. Kan? Dia nak turun. Tapi Umar kata, naik. Aku hanya bonceng kat belakang. So nampak, itu tawaduk Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu, tawaduk sahabat. Macam mana humble-nya dia orang. So dia orang tak maksudnya tak kisah kan, tak ada kata kau ingat aku ni siapa ni, aku ni Amirul Mukminin kot. Tak ada kan. Orang macam sekarang ni dia kebanyakannya dia ialah bila dia dah diberi, dia ada jawatan sikit ataupun dia ada populariti sikit, dia akan ungkit. Dia kata, kamu tahu tak aku ni siapa? Selalu kan orang kita bila ada orang yang macam terbuat salah sikit dengan dia, dia akan ungkit. Kamu tahu tak aku ni siapa ni? Aku ni follower aku sekian kot. Kan? Dia mula ungkit. Aku ni influencer kot, aku ni orang kaya kot, aku ni datuk kot, bla 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 bla. Tapi kita akan tengoklah ada orang yang Allah Taala berikan rasa tawaduk kepadanya, dia tak akan ungkit. Dan kadang-kadang kita akan jumpa lah orang yang kaya, yang tawaduk, orang yang kaya yang dia kita boleh tengoklah macam mana tawaduk dia, macam mana dia tak kisah lah, maknanya tak kisah kan, maknanya dia tak cerewet lah, maknanya tak cerewet, tak adalah kata dia mengungkit dan menyebut-nyebut kedudukan dia kan. Maknanya kita pernah jumpa orang macam ni ramai juga kan, orang yang ada jawatan kan, orang yang humble. Jadi inilah kita kata yang kita kena contohi. Sama juga ada macam, tak salahnya Ustaz Adli pernah cerita kot. Lucu jugalah cerita ni. Ada kisah seorang ustaz ni, dia sombong betul. Ustaz Adli rasanya cerita betul lah Ustaz Adli. Dia kata waktu tu Ustaz kat kampung Ustaz Adli kan. Dia kata masuk dalam dia masuk dalam kedai. Ustaz ni dia masuk dalam kedai, kemudian dia tengok orang semua tak layan dia. Kata, "Woi, mana dia kata apa? Mana ni ulama dah masuk ni." Dia bahasa dia ulama dah masuk. Ni ulama dah mai ni. Dah mai ni. Mana ni? Maksudnya suruh layan lah dia. Cakap macam tu. Kemudian orang buat tak tahu. Orang pun menyampah kot kan. Kemudian ada seorang abang ni, ada seorang orang ni, dia macam Samsing jugalah, atau macam geng-geng Samsing kan. Tapi Samsing yang yang kita kata jenis tak rasa dia
uh, apa dia orang panggil, depa hormatlah orang-orang yang alim kan, orang-orang yang ada ilmu, tapi depa pergi dekat ustaz ni, depa sound terus. Dia kata kalau sekali lagi buat macam ni, sekali lagi cakap ni, memang kena kena tangan. So maksudnya orang yang hatut, orang yang kita kata yang biasa-biasa pun tak selesa lah dengan cara kan. Jadi ustaz tu kita tak mahu sebut nama dia lah, tapi memang masyhur lah, maknanya mungkin orang anggap sebagai satu public figure lah kan. Tapi itulah akhlak kan, akhlak. Kalau kamu dah dianggap sebagai ustaz sekalipun, bukan itu caranya kan. Maknanya kita kata kita ni, kalau kita ni orang panggil ustaz ke apa ke, kita berat sebenarnya, berat. Tapi kalau kita, ialah kita nak bahasa diri kita ustaz pun kita segan sebenarnya. Sebab kita memang apa orang panggil, kita tahulah diri kita sendiri kan. Bila orang panggil ustaz pun kita dah segan. Apatah lagi kita nak membahasakan diri kita ustaz. Maksudnya kita nak membahasakan diri kita ustaz pun, kita 2-3 beragak-agak juga kan kadang-kadang kan. Baik. Jadi sebab tu kita kata macam mana kita pula suruh orang panggil kita dengan gelaran ulama lagi lah. Kalau kita sendiri pun nak sebut ulama pun, kita nak panggil nama ustaz pun kita segan-segan. Segan bukan apa, pasal kita tahu diri kita ni macam mana kan. Apatah lagi kita nak suruh orang, nak suruh orang cium tangan kita, tak ada lah lagi lah, tak mau kan. Kita kalau boleh kita pergi mana-mana orang tak kenal kita kan. Itu yang yang sabit daripada perkataan salaf, antaranya Abdullah bin Mas'ud dan ramai lagi. Kalau kamu mampu untuk tidak dikenali, maka lakukanlah. Maknanya kalau kamu pergi mana, kamu mampu untuk tidak dikenali, lakukan. Maknanya ialah apa kita nak, apa yang kita nak? Kita nak perhatian orang ke? Siapa orang, mana ada orang yang berakal yang dia kalau dia jalan dia nakkan perhatian orang? Adakah orang yang berakal dia nak, maksudnya orang mai cium tangan dia, orang mai, kecuali dia memang orang yang ada mental lah, kita kata. Orang yang tak betul lah kita kata. Orang tak betul kan. Maknanya yang ada apa dia, kita kata kecelaruan, identiti ataupun kecelaruan, kita kata apa, peribadi, pemikiran dan sebagainya. Allah musta'an. Sebab tu kita kata kita kalau boleh satu dunia tak kenal kita lagi bagus kan. Kita boleh satu dunia tak kenal kita kan. Kadang-kadang kita pergi mana-mana, maknanya alhamdulillah orang tak kenal kita, alhamdulillah kan. Tak kenal. Kalau orang kenal kita tu, kita rasa kalau apa, kita rasa oh berat ni kan. Berat kalau orang kenal kita tu, berat. Tapi kalau orang dah memang kenal tu lain cerita lah. Tapi orang yang tak kenal tapi dia kenal kita disebabkan oleh sesuatu yang mungkin kita boleh rasa sombong, kita rasa macam kita ni ada lebih daripada orang lain. Itu tak digalakkan. Maknanya kita pergi mana, kita sebagai manusia biasalah, sebagai orang biasa, dan tak perlu pun nak layan lebih daripada orang lain. Betul tak? Kalau kita pergi kedai, kita pergi mana-mana, kita beratur je lah. Buat apa kita nak pergi, oh saya ni sekian saya ke depan. Tak ada. Kalau pergi masjid ke, kalau apa dah ada ada giliran kan, kita ikut je lah giliran kan. Kenapa kita nak rasa kita ni special, kita ni ada kelebihan? Dekat situlah akan datangnya kesombongan. Bila kita dah rasa kita ada kelebihan, lalu bila orang mula mempertikaikan perbuatan kita, lalu kita bertindak dengan kita membalas pertikaian orang itu dengan kita mengangkat diri kita. Itulah starting kesombongan. Sebab apa? Sebab bila dia dah macam tu, bila dia dah mula letakkan dia punya dia punya cara dia, bila dia pergi, contohnya dia beratur, okey, dia rasa dia special, dia pergi, dia kata saya sekian. Kemudian bila ada orang pertikaikan, dia akan lawan. Dia kata saya ni, dia akan mula start. Kat situlah datangnya kesombongan. Sombong apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Bila orang cakap benda yang betul, cik kena beratur. Kat sini tak ada layanan special, VVIP tak ada, sama je. Cik kena sabar. Saya, dia akan mula. Dia menolak kebenaran. Kan? Saya ni gini. Wa ghamtun nas. Kamu siapa? Kamu siapa? Dia mula dah nak meremehkan manusia. Ini banyak berlaku lah. Ana bagi contoh macam dulu duk bawa juga
apa kita kata, tak adalah bawa jadi mutawif jugalah kan. Kat Madinah dulu pernahlah akhir tahun yang terakhir tu kita bawa, pernah bertemu dengan satu jemaah ni, tapi taklah kata semua jemaah tu tak okey kan. Satu jemaah ni VIP lah. Pernah ada seorang daripada salah seorang anggota jemaah umrah ni, dia telah ada sesuatu yang seorang mutawif juga dah mungkin tak buat sesuatu yang dia sukalah ataupun yang tak memuaskan hati dia. Adalah benda yang kecil je pun, tetapi dia maki dekat budak tu. Dia tak tahu budak tu sebenarnya student juga, talibul ilm. Kemudian dia maki, dia cakap dengan cakap yang mengugut. Maksud kalau dia kata kalau balik kat Malaysia ni kau jumpa kau kena dengan aku kan. Itu tara pergi umrah tu. Masih lagi sombong. Patutnya kau pergi haji, pergi umrah, kau sedarlah kan. Maknanya buat apa kita pergi tempat ibadat kita nak rasa sombong kan. Apa kelebihan yang kita ada? Kita pergi tempat yang kita kata ibadat, tempat yang kita nak merendah diri kita kepada Allah dan merendah diri kita sesama makhluk kan. Dah pakai pun pakai kain ihram putih, dah tak ada kelebihan apa kelebihan yang kita rasa lagi kita pergi dekat tanah haram. Sebab itu kita kata kadang-kadang didikan juga, maknanya dah dididik dengan maknanya kebiasaan yang mungkin terikut dengan budaya-budaya barat dan budaya-budaya yang tak sepatutnya. Kadang-kadang orang barat pun lebih humble lagi kan. Kadang-kadang orang kafir pun kadang-kadang dia orang lebih humble berbanding dengan kadang-kadang sebahagian orang Islam ni. Walaupun kita tak boleh nak terpedaya dengan akhlak orang kafir, tapi kadang-kadang dia orang lebih beradab lah, beretika kan. Macam kadang-kadang kita jumpa dengan dia orang terpotong barisan kita kadang-kadang, so dia orang minta maaf. Tapi kalau orang Melayu ni kadang-kadang dia tak semualah kan. Kadang-kadang dia sombong dia tu lain sikit, lain macam dia punya sombong tu. Dan kadang-kadang kita pun tak boleh nak cakap lebih-lebih lah zaman sekarang kan. Zaman sekarang ni maknanya kita buatlah apa yang kita mampu. Kita jadi orang yang maknanya kita tak mengganggu orang lain, dan kita menunjukkan akhlak yang mulia dengan kita buat apa yang sebagai seorang orang yang biasa. So tak perlu kita nak angkat diri. Tak perlu nak angkat diri. Kita ni ada kelebihan apa ke? Kita ni selebriti ke? Apa benda ke kan? Itu sebab kita kata bantulah golongan agama ni, khususnya asatizah dan sebagainya, jangan layan mereka macam selebriti. Kalau start layan macam selebriti ni, habis rosak. So dia orang akan bangga diri, sombong diri. So jadi macam kita tengok macam-macam lah yang berlaku. Kadang-kadang memang tak bagus lah, macam budaya-budaya macam menselebritikan golongan agama, asatizah dan sebagainya kan. Dilayan mereka ni macam tak. Asatizah ini dilayan, dihormati mereka sebagai seorang guru sahaja, tidak lebih daripada itu. La ifrat wala tafrid. Tak berlebih-lebih, tak melampau-lampau, dan tak berkurang-kurangan. Layan mereka macam orang biasa. Mereka tak kalau mereka adalah mereka yang berada di atas manhaj salaf, mereka tak akan selesa lah kalau kita ni dilayan macam maksudnya dianggap seperti dilayan macam, yalah kita kata dianggap macam dilayan macam VIP ataupun kita tahulah macam mana budaya orang-orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu antara perkara yang sangat penting lah. Sebab itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia naik, dia bonceng dekat belakang pemuda tersebut atas keldai, dan sampai masuk ke Madinah, dan semua orang tengok. Semua orang tengok kan. Jadi kat sini kita tengok balik benda tu, benda yang kita kata dia benda yang bukan perlu ditakallufkan, bukan benda yang kita perlu buat-buat. Tahu takalluf ni dia lain. Dia macam ni, kita kena faham. Benda tu dia asalnya benda yang macam ni kan. Benda ni benda yang tak perlu ditakallufkan. Maknanya dia kita buat secara kita kata istilah orang putih kata by nature lah. Benda tu kita buat dengan dah jadi kebiasaan dah. Maksudnya dia bukan benda yang perlu dibuat-buat. Tak perlulah nak suruh orang tangkap gambar kita. Tengok ambil gambar aku naik motor, aku naik motor kat Chai, kemudian post dekat Facebook lah, post dekat itu takalluf. Itu dah jadi lain. Hak tu kita kata tidak dipujilah, dicela. Walaupun dengan niat untuk kononnya untuk menjadi contoh dan sebagainya. Yalah zaman sekarang ni semua orang nak gambar kan.
Sebaiknya elakkanlah sebab dia boleh mengganggu kan, mengganggu kita punya niat, mengganggu kita punya hati kan. Jadi macam mana kita tergamak tengok orang memuji kita dengan melampau-lampau dan sebagainya, kemudian kita redha pula. Sebab tu bagi orang yang ada tauhid yang lurus, orang yang berada dalam manhaj salaf, dia takkan rasa selesa kalau orang melayan dia dengan melampaui batas, memuji-muji. Sebab tu kita tengok balik antara perkara yang kita boleh ambil faedah daripada perbuatan salafus salih. So jadi macam orang biasa je lah kan. So tak perlulah sampai tahap macam kita tengok orang-orang yang gulu ni kan, sampai tok guru dia turun daripada kereta pun nak ambil gambar, kemudian buat video lagi, buh lagu lagi. Itu gulu kan. Bukan kita cakap yang ini zaman media sosial, fitnah media sosial ni tak perlu pun kan, tak perlu. Apa faedahnya kamu nak tunjuk guru dia hebat lah, ada gah, ada haibahnya, tapi tak perlu pun kan. Sepatutnya guru tu dia kena ingatkan pada anak murid dia, jangan buat benda-benda bodoh macam ni kan, nak angkat dia sangat tapi dia lagi seronok. Itu kita kata pelik tu orang yang dia tengok kan. Takkanlah tak tengok kot orang buat edit video dia letak lagu-lagu pula, lagu-lagu pula, muzik pun tak boleh belah pula. Kita kata nak itu sebenarnya adalah talbis iblis kepada orang-orang yang ada pengaruh, orang-orang yang ada pengikut. Sebab tu orang yang ada pengaruh ni, orang yang ada pengikut ni, guru-guru agama ataupun asatizah, dia kena didik anak murid dia macam Umar didik tadi. Umar tengok anak murid dia ikut belakang dia tanpa hajat, ikut jalan belakang dia tanpa hajat. Umar marah, halau, kamu ada hajat, tak ada hajat, belah. Bayangkan kalau Umar hidup zaman sekarang, adakah Umar akan reda dengan orang yang bila Umar turun daripada kereta ke, orang ambil gambar, orang salam cium tangan, melampau-lampau, kemudian buat video, edit video pula, buat lagu-lagu sayu pula, lagu-lagu yang kemudian nak buat macam memuji-muji tok guru dia tu, melampau-lampau. Hak ni yang berlaku pada orang-orang sufi. Tengok dia orang, kerja dia orang tu je lah. Alasan apa? Hormat guru. Tak, itu bukan hormat, itu melampaui batas. Tok guru, sebenarnya tok guru tu kena cakna. Tok guru tu lah kena ingatkan anak murid dia, jangan buat benda-benda yang macam tu kan. Last sekali ambil gambar gantung dekat rumah. Tok guru pergi, takkan dia pergi rumah tengok muka dia sendiri terpampang tu, takkan tak rasa pelik kot. Melainkan dia sendiri ada penyakit. Dia seronok orang puja dia seronok orang agungkan dia kan. Jadi Allah musta'an, takkanlah tak sedar kot kan. Takkan tok guru dia tak guna langsung, tak tengok media sosial langsung kot. Tengok juga, mestilah dia akan nampak kan. Mereka nampak dan benda tu ditegur lah. Sebab itu tu tarah hidup lagi tu, kalau mati bayangkan macam mana. Allah musta'an. Sebab tu kita kata kena faham kan. Baik, faslun wa min kaidihi annahu yughri an-nas bitaqbili yadahu wa bitaqbili yadihi wa tamassuh bihi wa thana'u alayhi wa su'aluhu ad-du'a wa nahwi dhalika hatta yara nafsuhu wa yu'jibuhu sha'nuha falau qila lahu innaka min awtadi al-ardi wa bika yudfa'u al-bala'u 'anil khalqi dhanna dhalika haqqan wa rubbama qila lahu innahu yutawassalu bihi ila Allah wa yus'alu Allah bihi wa bihurmatihi فيقضي حاجتهم فيقع ذلك في قلبه ويفرح به ويظنه حقا وذلك كل الحلاك فإذا رأى من أحد من الناس تجافيا عنه أو قلة خضوع له تذمر لذلك ووجد في بطنه وهذا الشر من أرباب الكبائر المصرين عليها وهم أقرب إلى السلامة منه. Baik, termasuklah tipu daya syaitan kepada manusia, iaitulah dia memujuk dan membiarkan manusia itu untuk mencium tangan seseorang, meminta keberkatan, tamassuh bihi ay tabarruku bihi. Sebab apa cium tangan? Nak berkat. Ini tipu daya iblis. Meminta keberkatannya, tamassuh bihi, wa thana' alaih, memujinya, wa su'aluhu ad-du'a, minta daripadanya doa, wa nahwi dhalik dan sebagainya, minta berkat kan. Sehingga hatta yara nafsahu wa yu'jibuhu sya'nuha, sehingga orang tersebut akan merasa ujub dengan dirinya sendiri
Kan? Yara nafsuhu, dia melihat dirinya sendiri, oh hebat aku ni. Wa yu'jibuhu sya'nuha, dan dia merasa ujub dengan dirinya sendiri. Bahaya ni. Ini tipu daya ramai orang. Terutamanya guru agama, terutamanya orang yang dianggap sebagai ulama, atau dia kena sedar. Kan? Sebab itu Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah sebut di sini, mimbab kita kata khibrah, apa yang dilihat. Apa yang dilihat inilah permulaan. Ghulu kepada orang-orang salih antaranya dengan cara macam ni. Dan kita kena faham, tok guru kita tu manusia juga. Dia bukan malaikat. Dia bukan malaikat, dia manusia. Kita jangan ingat dia juga bukan robot. Kita ingat cium tangan dia tak rasa apa. Cium tangan, nampak? Cium tangan ni, cium tangan tok guru. Bukan setakat cium, tamassuh bihi ay tabarruku bihi. Cium dengan niat untuk mendapat keberkatan. Wathana alaihi, puji. Minta tolong doa, tolong doa, tolong doa. Su'aluhu ad-du'a. Dan yang seumpama dengannya lah. Sehingga menyebabkan apa? Syaitan akan masuk kat situ. Sehingga menyebabkan orang yang dipuji tadi, orang yang dicium tangannya tadi akan melihat dirinya itu ada kelebihan. Oh, hebat juga aku ni. Wa yu'jibuhu sya'nuha. Dia akan rasa ujub. Hak tu yang kalau orang duk tegak tu, dia kata, orang tegak, dia pantang orang tegak. Falau qila lahu innaka min autadil ard wa bika yudfa'ul bala' 'anil khalqi dhanna dhalika haqqan. Subhanallah. Kata-kata ni, jika dikatakan kepada orang itu, awaklah penyangga bumi, autadil ard, paksi bagi bumi ni, yang mencegah jatuhnya balak bencana kepada manusia, maka dia menganggap perkataan itu benar. Orang puji dia macam mana sekalipun, dia akan terima saja. Kaulah wali Allah, kaulah alamah, orang yang paling alim dekat Malaysia ni, padahal paling jahil tadi, paling bid'ah tadi, paling syirik. Anak murid dia cakap habis, puji sikit habis kembang. Istilah kita habis kembang. Ni orang ni ada masalah. Sebab itu kata Imam Al-Qayyim, bila orang puji dia sampai tahap angkat dia, kata dia ni termasuk penyangga bumi. Dengan kau lah balak bencana, disebabkan tok guru lah balak bencana ni dapat dihilangkan. Yang melampau. Dhanna dhalika haqqa. Tok guru dengar tu, dia terpedaya, dia pun rasa, betul ni, betul juga. Tak ada langsung rasa pelik. Kan? Bayangkan Nabi Muhammad SAW, orang main puji Nabi dengan perkataan yang benar. Sahabat yang puji Nabi, dia kata, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina wa anta khairuna wa ibnu khairina. Bayangkan, ni Nabi, Nabi Muhammad SAW, bukan tok guru kau. Nabi, Rasulullah, sayyidu waladi Adam, khatamul anbiya wal mursalin, sahibul maqamil mahmud, sahibul syafa'ah. Nabi Muhammad SAW, bila ada sahabat yang puji Nabi Muhammad dengan perkataan yang betul, perkataan bukan perkataan yang batil, perkataan pujian yang betul, tetapi ada melampaui batas. Anta sayyiduna, engkau adalah pemimpin kami. Betul tak? Betul. Wa anta ibnu sayyidina, engkau adalah anak kepada pemimpin kami. Betul, betul. Anta khairuna wa ibnu khairina, engkau adalah orang yang terbaik di kalangan kami, anak orang yang terbaik di kalangan kami. Betul tak? Betul. Tetapi disebabkan mereka berlebihan, Nabi nampak, Nabi SAW nampak perbuatan mereka ini akan membawa kepada sikap ghulu, maka Nabi tutup. Nabi kata apa? Qulu biqaulikum wa la yastahwidhanna alaihimus syaitan. Qulu biqaulikum wa la yastahwidhanna alaikum syaitan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, nak puji-puji berpada-pada, qulu biqaulikum, kata dengan perkataan kamu, wa la yastahwidhanna alaikum syaitan. Jangan disebabkan pujian kamu itu menyebabkan syaitan memperdayakan kamu, menyesatkan kamu dengan disebabkan pujian kamu yang berlebihan. So Nabi pun takut. Tu Nabi tu. Tiba-tiba tok guru kau tak rasa apa? Bohong. Tok guru kau lebih hebat daripada Nabi ke? Nabi SAW, orang puji dia berlebihan, Nabi tegur.
Kemudian dalam riwayat dia Nabi kata apa? Nabi SAW kata apa? La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam, walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kamu melampau-lampau memuji aku seperti mana orang Nasrani melampau-lampau dalam pujian mereka terhadap Isa ibnu Maryam. Akan tetapi katakanlah aku hamba Allah dan Rasulnya. Aku tak suka orang angkat kedudukan aku melebihi apa yang Allah Ta'ala tetapkan. So Nabi marah. Nabi tegur. Tu Nabi SAW sebut, kita macam sebut macam Umar tadi, sama juga. Semua sahabat praktik macam ni. Persoalannya ada tak Tok Guru kita pernah ingatkan kita macam ni? Kalau tak ada tu, fikir 2-3 kali lah nak belajar dengan dia. Sebab dia tak pernah nak ingat diri dia. Bahkan suruh lagi. Sebab tu anda teringat waktu anda mengaji di Yaman dulu. Syekh Yahya Al-Hajuri, hafizahullah wa wafaqahullah. Waktu dia mengajar tu, ada setiap minggu akan ada duyuf, maknanya apa dia, rombongan-rombongan yang datang daripada luar markas, luar Darul Hadis. So dia orang akan datang daripada jauh lah. Kemudian dia orang akan datang, dia akan bertemu dengan Syekh. Kemudian waktu malam tu sebelum dars, Syekh akan jemput wakil-wakil mereka ni bagi ucapan lah. Ada yang lantunkan syair, ada yang baca matan-matan ilmu, ada yang baca macam contohnya matan-matan manzumah ilmu ataupun nathar ataupun syair yang berbentuk tasjid, galakan untuk menuntut ilmu. So itu dia punya budaya lah, maknanya wakil tu akan baca lah sebelum Syekh mulakan dars. Dia orang akan baca depan tulab semua kan. Satu hari ada seorang wakil daripada delegasi ataupun rombongan ni, dia baca, dia lantunkan syair yang memuji Syekh. Dalam pujian-pujian tu ada sesuatu yang menyebabkan Syekh Yahya ni tak selesa. Antaranya bila penyair itu dia menyifatkan Syekh Yahya ni sebagai Sayyidus Thaqalain, penghulu bagi jin dan manusia. Yang tu Syekh tegur. Syekh suruh dia berhenti. Syekh kata berhenti. La hadza la yanbaghi, kata Syekh. Hak ni tak boleh. Yang ni tak boleh. Puji sampai tahap ni, sampai tahap kata aku ni macam Nabi Muhammad, tak boleh. Syekh tambih. Dia kata jangan ulang. Padam, maksudnya Syekh suruh buang yang tu. Buang perkataan. Kemudian Syekh suruh berhenti. Puji banyak sangat. Orang yang normal, orang kita kalau fitrah orang yang kita kata yang terpelihara fitrahnya, dia takkan suka orang puji melampau-lampau, betul tak? Cuba kita bayangkan orang mai depan kita tiba-tiba menyanyi puji kita. Rasa nak angkat tangan, bukan seronok, rasa nak angkat tangan. Apa hang gila apa mai puji depan aku menyanyi. Betul tak? Kecuali kalau orang tu dia ada sakit, dia sendiri sakit. Seronok orang puji dia. Ni orang sombong ni yang suka puji-puji ni. Siap bayar dia kan. Bayar ni. Puji aku. Bayar ni. Puji. Tulis pasal aku. Tulis biografi pasal aku. Padahal tak mati lagi. Duk hidup lagi. Tolong tulis biografi aku. Padahal duk hidup lagi. Tak tahu lagi aman daripada fitnah atau tak. Tulis tak cerita pasal aku ni. Angkat diri sikit aku. Tulis. Bayar orang pula. Kan? Seronok orang puji. Tak boleh. Dia Nabi, macam Nabi SAW tadi. Orang puji dia dengan perkataan yang betul tapi melampaui had. Maka Nabi terus tegur. Sepatutnya begitulah juga seorang guru. Seorang yang yalah, bila dah jadi guru agama, bila orang panggil ustaz ni, memang orang akan anggap lebih lah. Jadi syaitan datang kat situ. Sebab itu kata Umar, zallatul alim fitnatun lil matbu'. Ketergelinciran seorang alim akan menjadi fitnah kepada orang yang ikut. Orang yang ikut tu akan terfitnah. Dan orang yang diikuti juga akan terfitnah. Ujub, sombong, bangga diri, rasa diri hebat. Hebat aku.
Jadi kadang-kadang kita nak didik jiwa kita ni, kita saya tu ana cuba untuk istinbat daripada apa yang Abdullah bin Salam buat ni. Tak tahulah betul ke tak, cara kita. Ana ada akaun Twitter kan. Ana ada Twitter dulu. Lepas tu ana deactivate, lepas tu hilang, lepas tu tak boleh buka balik. Lepas tu tak tahu, kita pun dah tak main lama dah. Facebook tu kita buka gitu-gitu. Tapi sampai tahap kita dah ana dulu ana tak ramai follower lah, so kita tak aktif sangat. Tapi bila sekali tu kita dah banyak menulis, kemudian ramai orang follow. Ana rasa last yang sebelum ana deactivate tu ada dah dekat 5k juga lah. So 5k tu bagi ana banyak lah. Jadi bila dah 5k follower ni, kita rasa macam pelik ni. Makin ramai orang ikut ni, aku rasa macam tak kena ni. Tak tahulah orang lain, kita tak tahulah, kita bukan nak kata semua orang sama kan. Tapi bagi ana sendiri, ana kata 5k follower ni macam tak, kita bukan tohmah orang, kita tohmah diri kita. Lepas tu ana pun deactivate. Sebab jadi macam, yalah, kalau orang ramai sangat ikut kita ni macam, aku ni betul ke tak mengajak ni? Orang semua pakai suka je. Sebab orang suka je ni. Betul ke tak? Hari kita buat deactivate. Cara untuk ana nampak macam apa yang maksudnya kadang-kadang ada waktu yang kita kena didik jiwa kita ni. Maksudnya kita bukan mengharapkan pada follower. So follower kita naik ke kurang ke sama saja. Kan? Sebab tu bagi ana cara ana nak didik kita, cara kita ni, maksudnya kita nak ikut macam mana salaf, kita kata tak payah. Maksudnya kan setengah orang dia sayang kan, follower tu dah ramai. Mungkin macam orang yang ada YouTube dan sebagainya, tak bolehlah follower dia kurang walau satu. Kalau satu orang unfollow dia, habis lah. Dia jadi macam kan. Ana ada pernah sembang dengan orang yang YouTuber content ni, orang buat YouTube, dia akan, maknanya dia bagi dia, kalau satu orang unfollow dia, habis lah. Macam rugi lah. Pasal dia ada pasal masuk duit kan. Tapi kita bukan macam tu. Maksudnya kita kadang-kadang kita kena didik diri kita ni. Dalam kitab tauhid pun ada faedah ni. Maknanya kita ahli sunnah ni, ahli tauhid ni, kita takkan terkesan dengan sedikitnya pengikut ataupun ramainya pengikut, sama saja. So macam mana kita nak didik? Sebab tu nampak kita tak boleh bergantung sangat dengan bilangan follower tu, sebab dia juga akan kadang-kadang menukar kita punya pandangan peribadi. Kalau orang yang mampu untuk sabar, itu kita kata tak dinafikan dia orang yang terbaik lah. Tapi ada orang yang dia nak mendidik diri dia, kita tak boleh nak cakap apa lah. Maksudnya kadang-kadang benda macam tu pun dia akan ganggu kita punya niat menulis, ganggu kita punya kan. Sebab apa tujuan kita tulis? Kadang-kadang dia bukan benda yang mudah kan, bukan benda yang mudah bila kita sebut tentang hati ni. Memanglah orang kata lah, apalah kamu ni kan, tulis je lah, tak payahlah ni, ini orang ni. Dia bukan benda yang mudah bila kita bincang soal hati. Kerana hati ni, dia adalah makhluk Allah yang paling lemah. So dia mudah untuk bergerak dan menyeleweng, tergelincir. Sebab tu nak jaga hati ni susah. Sebab tu anda tak nampak kalau kita menghabiskan banyak masa dengan media sosial ni akan melembutkan hati. Tidak. Tidak. Kecuali orang yang memang maknanya media sosial itu memang penuh dengan ilmu. Maknanya dia tweet apa perkataan ulama, tafsiran Al-Quran, perkataan salaf, tu memang melembutkan hati lah, insya-Allah. Tapi kalau semata-mata di media sosial itu tanpa ada arah tuju, itu susah sikit. Maknanya kadang-kadang boleh mengeraskan hati. Kebanyakan mengeraskan hati. Sebab kita nak tengok orang komen, orang bergaduh pula, debat pula dekat ni kan, banyak-banyak lah kan. Baik, jadi itu kadang-kadang kita kena perhatikan lah. So, perangkap syaitan ni sangat halus. Sebab itu kita tak sedar, maknanya
kat situ kita katakan tadi, seorang guru dia kena cakna benda ni. Maknanya dia kena bagi tahu anak murid dia, jangan hulu dekat dia, jangan melampau. Sebab tu kenapa kita tengok asatizah kita, dia orang tak ada masalah langsung kan. Maknanya dia orang setiap share lagi asatizah yang lain punya kan. So dia orang tak ada masalah, tak ada isu kita kata kau rebut anak murid aku, kau ni kan, macam yang isu baru-baru ni ada orang share kan. Maknanya tak patutlah kita maksudnya memperlekehkan orang lain, orang yang tak ikut kelas kita. Kita kata orang tu kita nak memperlekehkan orang lain yang tak ikut kelas kita tu, macam dia orang tu tak macam seakan-akan kita saja yang orang kena ikut kan. Tak perlu. Itu menunjukkan kesombongan juga, seakan-akan kita yang terbaik kan. Kita tak sedar diri kita, padahal ramai lagi orang yang lebih alim. Maksudnya kita, sebab itu kenapa kita nasihat kepada anak-anak murid kita bukan dengar daripada seorang guru kan. Maksudnya dengar daripada guru yang lain juga. Maknanya guru yang ikhlas, guru yang betul-betul kita kata nakkan kebaikan untuk anak murid dia tak akan membataskan pada diri dia saja. Dia akan cakap pergi belajar juga dengan ustaz lain. Ustaz yang ahli sunnah lah. Ustaz yang salafi, jangan cari ustaz ahli bid'ah kan. Dia tak akan membataskan. Jangan kata kamu kena belajar dengan saya saja. Belajar dengan saya insya-Allah faham. Tapi orang lain tu kau tak akan faham. Tak kan. Sebab tu kita dididik dengan apa? Maknanya ambil daripada guru yang ramai. Maksud guru semuanya ahli sunnah, macam Imam Al-Bukhari buat kan. Semuanya guru dia mengatakan iman qaulun wa amal, semua ahli sunnah. Dia tak ambil daripada ahli bid'ah. Ramai kan guru yang ahli sunnah, yang salafi. Supaya kita tahu ada kekurangan pada guru yang satu lain, ada kelebihan pada guru lain yang menampung kekurangan yang ada pada guru kita yang satu lagi. Kita ni nak kerja apa sebenarnya mengajar orang ni kan? Kita nak mengajar, nak kerja populariti ke tak? Makin mengajar makin orang tak suka kan? Makin mengajar makin orang tak mau dengar. Kita tak kerja benda tu. Kita hanya menyampaikan kebenaran. Sebab tu kenapa kita nak macam nak hasad pula dengan orang lain, orang lain ikut, ramai orang ikut. Orang tu ustaz ni ramai dia punya pengikut dia, ustaz tu. Kenapa kita nak rasa dengki atau rasa hasad dengan kelebihan yang ada pada saudara kita? Patutnya kita kena seronok. Kan sama juga kalau kita ajar anak murid kita tu lebih pandai daripada kita. Kenapa kita nak kena dengki? Kenapa kita nak rasa macam tergugat? Ilmu agama ni dia bukan macam ilmu silat tau. Ilmu silat dia ada ilmu silat tu dia ada apa? Dia ada tok guru tu kena sembunyi juga buah dia. Ilmu agama tak macam tu. Ilmu agama, seorang guru tu dia kena curahkan segala ilmu yang dia ada pada murid dia supaya murid dia tu menjadi cerdik, supaya murid dia tu lebih pandai daripada dia. Sebab itu yang itulah yang berlaku pada imam-imam ahli sunnati wal jamaah, imam 4 mazhab contohnya. Dia orang tak pernah tergugat pun kalau dia orang belajar daripada seorang ulama ni, kemudian dia orang lebih alim. Tok guru dia takkan rasa tergugat, bahkan tok guru dia rasa seronok. Tok guru rasa seronok bila anak murid tu jadi lebih alim, lebih banyak ilmunya, lebih bermanfaat. Sebab apa? Sebab lebih banyak bermanfaat, manfaat dia tu lebih luas. Dan orang akan doakan, orang akan mengamalkan ilmu yang dia sebarkan. Dia menjadi salah satu asbab bagi murid dia, dan murid dia itu telah melahirkan pula murid-murid yang hebat dan menjadi asbab untuk dia juga. Sepatutnya berapa kita nak rasa dengki, nak rasa sombong, nak rasa belagak dan nak rasa sakit hati? Kenapa tak? Sebab tu ilmu agama dia tak macam ilmu silat. Ilmu silat dia kena sembunyi buah. Sebab dia takut nanti anak murid dia kalahkan dia. Hak tu ilmu silat lah. Tapi ilmu agama tak. Ilmu agama dia sampaikan ilmu. Dan dia nak supaya anak murid dia tu lebih baik daripada dia. Bukannya lebih buruk ataupun dia tak mau sama level dengan dia. Nak lebih baik. Kan? Nak lebih baik. Lagi pandai daripada dia. Hak tu baru kita kata betul-betul mengajar. Bukannya ajak, siapa banyak tanya, lemahlah iman dia. Dia tak kerti. Jangan banyak tanya. Siapa banyak tanya, lemahlah iman dia. Tak boleh tanya. Jangan pertikaikan tok guru.
Tak boleh. Derhaka pada tok guru kalau bertikai. Itu ajaran sesat. Bukan ajaran yang sahih kan. Sebab tu alhamdulillah lah kita bertemu dengan guru-guru. Kita pun dah bertemu dengan guru-guru yang alhamdulillah semuanya bukan macam yang tak ada rasa dengki pun. Bahkan dia orang seronok kalau kita dapat faedah yang kita tolong kongsi faedah. Dia pun seronok. Sebab apa? Pahala tu mengalir. Cuba tengok Imam 4 mazhab kan. Imam Malik melahirkan anak murid dia. Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kan? Imam Malik dengan Abu Hanifah pernah bertemu. Bertukar-tukar faedah. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Tak ada kata Imam Syafi'i nak rasa dengki ke dengan Imam Ahmad. Tak ada. Bahkan saling menghormati. Itu tabiat ilmu. Kalau ilmu ni menyebabkan kita sombong, menyebabkan kita rasa dengki dengan orang lain, itu bukan samaratul ilm, tak ada. Buah ilmu, hasil ilmu tu tak berhasil lah. Allahul musta'an. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah lagi, wa yu'jibu sya'nuha, kata sini, wa rubbama qila lahu innahu yatawassalu bihi ila Allah. Kemudian dikatakan pula kepada dia, kamu ni apa? Kamu ni apa? Dikatakan sini, innahu yatawassalu bihi ila Allah wa yus'alu Allah bihi wa bi hurmatihi fayaqdi hajatuhum. Dikatakan kepada orang yang terpedaya tadi, kamu ini kita bertawassul dengan kamu dengannya kepada Allah. Innahu, dia ni yatawassalu bihi ila Allah. So syaitan datangkan orang-orang yang akan kata, kami bertawassul dengan kamu kepada Allah. Kamulah yang mendekatkan doa kami kepada Allah. Dimintalah dengan doanya itu, kami minta kepada Allah dengan kehormatannya, dengan jahnya, kedudukannya, dengan kedudukan kamu ni, kami nak minta dengan Allah melalui kamu. Fayaqdi hajatahum, lalu terlaksanalah hajat-hajat mereka. Fayaqa'u dhalika fi qalbihi, lalu hal tersebut masuk, ucapan tersebut masuk dalam hatinya. Wa yafrahu bihi, dia rasa senang. Tengok orang puji aku. Wa yadhunnuhu haqqan, dan dia menyangka benda tu betul. Orang kata kan, Syekh, saya mai majlis Syekh ni, saya rasa lapang. Saya ada masalah, bila saya mai jumpa dengan Syekh ni, hilang masalah saya. Saya suruh Tok Syekh, Ustaz tolong doa ni, hilang masalah saya. Dia pun seronok. Itu kata yaqa'u dhalika fi qalbi. Tok guru kita tu, kita pergi, dia doa tu mustajab. Kita kena pergi pakat-pakat. Saya ni, macam-macam cerita. Cerita tu banyak. Syaitan akan bagi macam-macam idea. Ada yang sedih, dia kata pergi dengar majlis tu menangis-nangis. Padahal semuanya bid'ah, semuanya benda-benda karut, khurafat, hadis palsu. Dia tak sedar. Sampai menangis-nangis. Beringus-ringus menangis. Dia kata, pasal apa aku dengar tu ceramah tu ustaz tu sedih betul. Tapi aku pergi ustaz ustaz Wahabi kata tak menangis pun. Kan? Jadi puji sampai masuklah dalam hati orang yang kena diperdayakan oleh syaitan tadi, yafrahu bihi, seronok. Seronok orang puji. Orang kata dekat dia benda yang hebat-hebat. Wa yadhunnuhu haqqan, dan dia menyangka betul-betul. Betul lah. Kan? Menganggap perkataan tersebut benar. Kata Imam Ibn Qayyim, wa dhalika kullul halak. Semua tu, itulah yang akan membawa kepada kemusnahan. Semua bencana itulah. Fa idza ra'a min ahadin minan nas tajafiyan anhu, bila dia melihat ada orang yang seseorang yang bersikap kasar dan kurang hormat kepadanya, au qillati khudu'illah, ataupun kurang hormat, tazammara dzalika wa wajada fi batinihi. Bila mula dah orang macam petikaikan dia mula dah rasa apa? Dia rasa, kita kata rasa tak senang lah. Dia rasa marah dalam hati dia tu. Tazammara, dia rasa
Berat. Orang duk puji aku, tiba-tiba orang kata kat dia, wajada fi batini, terdapatlah di dalam batinnya itu, maksudnya dalam hatinya itu rasa tak puas hati. Wa hadha syarrun min arbabil kabair. Yang ni lebih teruk daripada orang-orang yang buat dosa besar. Yang berterusan, maksudnya keadaan orang yang ujub dengan amalannya, ujub dengan pujian orang terhadap kebaikannya, ini lebih teruk. Syarrun, kata Imam Ibn Qayyim, min arbabil kabair al-musirrina 'alaiha. Lebih teruk berbanding pelaku-pelaku dosa besar yang berterusan dalam dosa besar mereka. Lebih teruk daripada orang minum arak. Lebih teruk daripada orang yang berzina. Lebih teruk daripada orang yang buat maksiat, orang yang berjudi dan sebagainya. Lebih teruk. Wahum aqrabu ila salamati minhu. Sedangkan orang yang buat dosa besar tadi lebih selamat kedudukannya berbanding dengan orang yang solat, ya, puasa, zakat, haji, buat amalan soleh, mengajak lagi, orang puji, rasa ujub dengan amalan dia, rasa ujub dengan kepetahan dia bercakap, rasa ujub dengan ceramah dia, rasa ujub dengan followers dia, rasa ujub dengan ramainya orang yang ikut dia. Orang bagi gelaran macam-macam lah, murabbi ummah lah, murabbai ummah lah, macam-macam orang bagi gelaran, dia rasa ujub. Maka orang ini lebih teruk, lebih buruk berbanding dengan orang yang berterusan melakukan dosa besar. Sebab apa? Kenapa? Sebab orang macam ni dia akan musnah dengan keujuban dia, musnah dengan kesombongan dia. Bila orang mula pertikaikan sedikit, dia dah tak boleh terima. Betul tak? Pasal dia dah rasa syok. Dia dah rasa syok, orang puji dia. Mana ada orang pernah cakap dia tak baik? Sebab dia dah terbiasa dengan pujian orang. Ustaz baik, ustaz hebat. Ustaz boleh menyebabkan hati-hati kami ni menangis, mata-mata kami mengalir air mata. Ustaz banyak nasihat-nasihat ustaz yang memberi kesan. Banyak video-video pendek ustaz. Itu bahaya tu. Sebab tu kadang-kadang kita kena faham juga kenapa sebahagian ustaz ni dia tak mau nak buat video-video pendek ni sangat banyak-banyak. Tak mau nak, dia tak mau nak bukan apa, dia tak mau orang hanya ambil pada video-video potongan pendek tu. Memanglah kita kata boleh jadi wasilah dakwah, tapi dia nak didik juga diri dia. Dia nak elakkan populariti lah, senang cerita kan. Dia tak mau. Maksudnya cukup dia mengajak dia mengajak je kan. Tak mau. Tapi orang yang dia tak ada rasa, yang syaitan dah masuk ni, dia tak rasa apa. Tapi orang menyangka ni pahala dia banyak, tapi dalam diri dia tu dah bila orang tu dah popular, habis. Maksudnya dia tak boleh nak meletakkan kebenaran di atas populariti dia tu. Itu paling bahaya. Ada orang yang popular yang dia masih lagi boleh jaga kan, dia punya mauqif dia punya pendirian. Tapi kalau dah popular, masuk TV habis kan. Masuk TV selalunya sikit-sikit mula-mula cakap pasal bid'ah, syirik, tapi masuk TV dia kena berlapik sikit dia kena berlapik kan. Dia sikit. Sebab tu kita tak pernah rasa pun nak masuk TV. Orang kata nak masuk TV, tak pernah rasa pun. Orang tu hebat masuk TV. Ustaz kalau masuk TV hebat, tak pernah rasa pun. Bahkan mungkin menjadi fitnah kan. Kalau orang jemput pergi ceramah kat rumah pun kita rasa dah pelik, dah rasa macam lebih baik kita tak pergi kan. Sebab hajat manusia ni sangat banyak. Kita tak boleh nak penuhi semua hajat manusia kan. Kita kena faham. Sebab tu dia sikit demi sedikit. Sebab tu kata Imam Ibn Qayyim, sebab apa? Sebab orang yang macam ini dia dah sombong. Dia dah terbiasa dengan pujian. Orang puji dia, pengikut dia puji dia, follower dia puji dia. Dia dah terbiasa dah dengan pujian. Bila ada orang yang tegur dia, habis. Dia akan rasa berat. Saya ni orang gelar macam-macam kot. Takkan saya ni, dia bermula dah. Contohnya orang tegur dia, saya rasa ada hadis yang palsu yang ustaz telah sampaikan. Dia rasa macam habislah, jatuhlah martabat dia, jatuhlah dia punya credibility dia, tak boleh.
Jadi dia kena pusing. Pusing itu kita mulalah bawa benda mengarut. Kita tengok kan ada orang yang dia benda tu jelas-jelas kot palsu, tapi dia boleh lagi pusing. Pandai lagi dia pusing tu. Sebab padahal kalau dia jawab wallahu a'lam, jazakumullahu khairan, terima kasih kerana tegur, kan senang. Orang yang berakal kalau dia buat salah, idza akhta'a, dia akan minta maaf. Tapi orang yang tidak berakal, bila dia buat salah, tafalsafa. Idza akhta'a tafalsafa, dia akan berfalsafah. Pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Kalau kita buat salah, mengaku salah. Kan? Saya tersalah waktu mengajar tadi, saya tersalah baca hadis, saya tersalah baca ayat Quran. Kalau saya salah, mengaku saya ada bagi tahu satu hadis tadi, hadis tu saya tak bagi tahu status dia, rupanya hadis tadi dhaif. Mengaku je. Tak bawa keaiban pun, tak menjatuhkan kedudukan pun. Sebab kita tahu kita manusia takkan sempurna. Saya ada tersalah sedikit lah terjemah tadi, bagi tahu. Saya ada bagi tahu, saya ada itu. Kenapa nak malu? Tapi bila dah terbiasa dengan pujian, terbiasa dengan orang angkat, populariti, dia tak boleh. Selalunya dia susah. Kalau orang tegur, siapa kamu? Pergi belajar habis dulu. Siapa? Kan? Kita lega kalau orang tegur kita. Jazakumullah khair, alhamdulillah. Ya, saya salah. Bagi tahu saya salah. Tak jadi masalah. Kan? Memang kita akan buat kesalahan. Kalau kita, orang yang bijak, dia mengaku buat salah. Orang yang jahil, orang yang bodoh, dia tak akan mengaku dia buat salah. Dia akan salah ke orang lain. Kamu kot salah faham, saya cakap betul tak? Memang dia cakap macam tu pun. Orang satu dunia kot faham. On air kot ke udara. Dia memang cakap macam tu. Tiba-tiba dia kata, kamu salah faham. Pula dah. Orang pun salah, dia orang dia yang cakap macam tu, orang semua faham macam tu, dia takwil. Itu pasal dah kaki takwil sangat, semua benda ni takwil. Dan sekali apa yang dia cakap jelas-jelas pun dia takwil juga. Kan? Allahul musta'an. Jadi kita kata itu, sebab itu kata Imam Ibn Qayyim, orang macam ni dia sombong. Syarrun minal arbabil kabair al-musyirin 'alaiha. Dia lebih buruk daripada orang yang pelaku dosa besar yang berterusan dengan dalam dosa besar dia. Sebab apa? Dia dah, orang yang buat dosa besar ni dia akan apa? Bila dia sedar dosa dia tu, dia akan taubat. Dia tahu dia salah. Tapi orang yang dia berterusan dalam kesombongan, dia tak pernah tahu pun dia salah. Yang dia tahu, ramai orang panggil dia alim, ramai orang panggil dia ustaz, ramai orang panggil dia tok syekh, ramai orang panggil dia tok guru, tuan guru dan sebagainya. Aku betul lah. Hampa yang salah, aku yang pandai. Jadi orang tegur habis, tak boleh. Tok guru mesti betul. Kan? Jadi tak betul. Ini kita kata termasuk kaidu syaitan. Tipu daya syaitan. Baik. Jadi kat situ maknanya kita berhenti dekat sini dulu. Baik, sebab kalau kita masuk yang berikutnya ni, kita nak bincang tentang yang penting yang berikutnya ni lanjutan. Sama juga, iaitu berkenaan dengan musuh ataupun disebut sebagai khawatir wal hawajis, yang ada 3 jenis rahmaniyah, syaitaniyah dan nafsaniyah ni, yang melibatkan orang-orang yang terpedaya tadi. So banyaklah dia satu step syaitan akan datang, kemudian syaitan akan buka step yang lain. Yalah, dah mula dah anggap dia hebat, kemudian dia ada kelebihan, kemudian akhir sekali syaitan akan buka jalan yang akan menganggap dirinya itu ada autoriti yang khusus di dalam agama. Akhir sekali dia mimpi, dia akan jadi hujah mimpi tok guru dia, perasaan, dia gerak hati tok guru dia, gerak hati diri sendiri, semuanya pakai main gerak hati je sekarang kan. Allahul musta'an. Jadi kita kata tak ikut Quran dan sunnah dah. Itu Imam Ibn Qayyim akan sentuh nanti. Jadi insya-Allah kita akan sambung pembahasan pada kelas yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan, menjadikan apa yang kita ucapkan yang kita ucapkan itu ada manfaat, mengampunkan apa kesalahan ataupun
apa dia, setiap perkara yang ada kekurangan, kesalahan dan ada apa dia, perasaan nak meninggi diri, kita minta Allah Taala jauhi, dan juga apa dia, ampunkan kesalahan-kesalahan kita, ketergelinciran kita, sepanjang kita belajar dan mempelajari ilmu ini. Moga Allah SWT menjadikan apa yang kita sampaikan itu sebagai hujah yang membela kita, bukan hujah yang mendakwa kita di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.